Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 12 November 2020. Saya Kaizari Afindi. Dan saya Salasa Safian. Ikuti berita ini. Kita mulakan Utama TVS malam ini dengan perkembangan persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman menyokong cadangan mewujudkan Job Sarawak sebagai platform pencarian kerja dalam talian khusus untuk mengiklankan jawatan kosong di negeri ini. Platform Job Sarawak itu akan memainkan peranan yang sama seperti platform yang telah lama wujud iaitu Jobs Malaysia. Bagaimanapun kata Fazruddin, apa yang membezakan Jobs Sarawak dengan Jobs Malaysia adalah di mana pencari kerja di negeri itu tidak perlu melalui proses pencarian peluang pekerjaan di seluruh negara. This can narrow down the opportunities available in Sarawak, focusing to Sarawakian rather than the Sarawakian applicants going through the job opportunities throughout Malaysia. Furthermore, this will also assist to ensure that the requirement for companies residing in Sarawak to advertise their vacancy in Job Sarawak first before opening it up to non-Sarawakian or non-Malaysian. Beliau berkata demikian ketika membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 dan usul untuk merujuk resolusi anggaran pembangunan bagi perbelanjaan 2021 pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada Rabu. Fazruddin turut mencadangkan jawatan kuasa khas dibentuk untuk mengkaji dan melihat secara serius gejala judi dalam talian dan menggubal undang-undang yang lebih ketat bagi mengatasi masalah berkenaan. Jadi saya menyeru agar satu jawatan kuasa khas dibentuk untuk mengkaji dan melihat secara serius masalah ini dan menggubal undang-undang yang lebih ketat lagi bagi mengatasi masalah ini. Ianya merupakan masalah yang begitu serius sekali dan memerlukan tindakan dan perhatian yang lebih tegas daripada kerajaan. Dalam pada itu, kami turut dapat respon awam mengenai cadangan mewujudkan platform pencarian pekerjaan dan rata-rata masyarakat menyambut baik cadangan itu. Saya rasa yang more convenient bagi orang Sarawak tak bah, because kan may graduate this year and lagi pun kita pun ekonomi macam susah bah with COVID and like all these things happening. So with the launching of Job Sarawak tu, I think not only meal benefit, I think anyone in Sarawak lah macam yang susah gini tu, I think they can get a job easier. And in the future, in the long run, it will be so beneficial to like future generation juga bah, kelak mungkin ada graduate juga di sekolah semua bah. This Job Sarawak talk and companies use it to their benefit, I think they will have a lot of more talented scope of people to apply. Thank you. Jadi dengan adanya job vacancy job Sarawak, jadi memudahkan untuk mana-mana golongan yang menganggur, memudahkan untuk mencari kerja. Jadi senanglah. Jadi kami orang pun senang untuk promote mana vacancy kami orang pun senanglah. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak meluluskan rang Undang-Undang RUU pindaan Artikel 16 Perlembagaan Sarawak pada Khamis. Speaker Dun Sarawak Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar membuat keputusan itu selepas mengambil kira sokongan lebih 2/3 ahli Dewan. RUU yang dibentangkan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah itu diluluskan selepas bacaan kali ketiga. Dato' Amar Speaker, therefore, Clause 2, bracket 1, bracket C of the bill provides a clear definition on the term, inverted comma, resident in the state, close inverted comma. Under the proposed amendment, only two categories of persons qualified as resident in the state, namely, bracket 1, a citizen born in the state of Sarawak, whose parents or either of them was also born in the state and he is normally resident in the state, or bracket 2, a citizen, though not born in the state, whose parents or either of them
was born in the state and he is normally resident in the state. Terdahulu, Abdul Karim telah menggugurkan pindaan RUU asal yang dibentangkannya pada Selasa lepas kerana terdapat kejanggalan atau anomali dalam penggubalan RUU tersebut berkaitan tafsiran perkataan penduduk negeri. Perubahan pindaan itu melibatkan pengguguran Seksyen 71 Akta Immigration 1959 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 71 itu seterusnya merujuk kepada Seksyen 66. The state government want to see that only those persons who have roots in the state, patriotic and loyally committed to safeguard the interests, the constitutional rights of the state, and advance the welfare of its people are allowed to stand for election. One of the objectives of this proposed amendment is to prevent someone who has acquired permanent residence in Australia to stand election on this house. We have seen it before. The state government views such a person as not having total loyalty or commitment to the state. Pada Selasa, Muhammad Asfiah memutuskan untuk menangguh pembentangan RUU berkenaan ke satu tarikh baru kerana terdapat anomali. RUU berkenaan dibantah dalam sesi perbahasan oleh pengerusi Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak, Chong Cheng Jen dan Presiden Parti Sarawak Bersatu PSB, Datuk Seri Wong Sun Koh. Ia sebelum itu dibentangkan Abdul Karim untuk meminda Artikel 16 Perlembagaan Negeri bagi menurunkan kelayakan umur rakyat Sarawak yang dipilih sebagai adun dari 21 kepada 18 tahun supaya selaras dengan Seksyen 5 Bahagian 1 Jadual ke-8 Perlembagaan Persekutuan FC yang dipinda. Malaysia yakin ASEAN akan terus memainkan peranan penting bagi menghadapi cabaran pandemik. Ia termasuk menerusi pelaksanaan pelbagai inisiatif yang dibincangkan oleh banyak mekanisme yang diterajui pertubuhan serantau itu. Pada sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-37, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, apa yang diperlukan sekarang adalah memastikan inisiatif itu menjadi platform untuk ASEAN sama-sama bekerja dengan rakan kongsi serta pihak berkepentingan luar dalam membasmi dan mengatasi kesan akibat COVID-19 di rantau ini. Malaysia tambahnya mengalukan penyertaan rakan kongsi dari luar yang sedia berkongsi kepakaran dan penemuan mereka berkaitan perkara ini. ASEAN yang ditubuhkan pada 1967 merangkumi Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Bertemu kembali. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU bersedia mengambil alih perkhidmatan beberapa lokasi dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tupong yang kini berada dalam pentadbiran Majlis Perbandaran Padawan MPP. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, ini kerana DBKU mempunyai kemampuan dari segi sumber tenaga manusia dan pengalaman dalam pentadbiran. Dari segi kapasiti, pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara memang bersedia untuk mengambil alih sekiranya ada persebaran semula ini dilaksanakan. Atas dua faktor. Pertamanya, DBKU mempunyai kemampuan untuk menguruskan kawasan-kawasan ini. Dan keduanya, DBKU juga mempunyai pengalaman yang luas dalam pengurusan kawasan sebuah bandaraya. Sementara itu, beliau turut berpendapat ada keperluan untuk mengkaji semula persempadanan terutama di kawasan DBKU. Seandainya sekiranya persebaran ini nak laksanakan, dilihat dari segi jarak antara kawasan yang ditadbir dengan pusat bandaraya DBKU. Contohnya untuk kawasan N6 Tupong dan beberapa kawasan lain seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, kawasan Matang termasuk hingga ke Telaga Air, berada dekat hampir dengan pusat pentadbiran DBKU, jadi sesuai seandainya kawasan ini dapat dimasukkan dalam kawasan pentadbiran DBKU. Yang keduanya, ia dapat menguruskan kos perkhidmatan dan juga yang ketiganya memudahkan kaki tangan kita untuk menyampaikan perkhidmatan kepada
masyarakat. Kerana salah satu isu yang selalu kita timbulkan ialah dari segi jarak antara pusat pentadbiran sebuah PBT dengan kawasan ditadbirkan begitu jauh. Tapi dalam konteks N6 Tupong, keadaannya lebih sesuai kerana ia dekat dengan kawasan DBKU. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan dari Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman mengenai rancangan DBKU untuk membuat persempadanan semula kawasan pentadbiran DBKU terutama melibatkan beberapa lokasi di kawasan Dun Tupong pada persidangan Dewan Undangan Negeri pada Rabu. Kerajaan Sarawak dalam proses mendapatkan lebih banyak bank untuk menyertai skim Dana Bantuan Khas SRF di bawah Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS 2.0 bagi memproses permohonan dari perusahaan kecil dan sederhana. Usaha itu adalah untuk meningkatkan jumlah pemohon yang bukan klien kepada 7 bank sedia ada yang dilantik oleh kerajaan negeri. Jadi oleh kerana tidak semua permohonan tu adalah klien kepada 7 bank yang kerajaan negeri pilih, maka kita dalam perancangan untuk menambah, kita dalam planning melantik bank lain selain daripada 7 bank yang kita lantik selama ini. Kerana kita rasa banyak pemohon bukan klien kepada 7 bank tadi. Jadi dengan melantik lebih daripada 7, jadi insya-Allah lebih banyak lagi pemohon kita akan mendapat akses kepada skim interest subsidi. Tambah Narodin, setakat ini kementeriannya menerima 1,889 permohonan dan sebanyak 1,879 permohonan telah diluluskan, manakala 10 permohonan sahaja yang ditolak. Di mana mereka successful akan disubsidize interest mereka selama 3 tahun setengah. Jadi 10 yang unsuccessful. Di total subsidi for 3.5 years untuk BKSS Special Relief Fund tu bagi 1,879 pemohon ialah 44.6 million. Out of 80.7 million yang di-approve oleh kerajaan negeri untuk interest subsidi. So masih baki lagi. Jelasnya lagi, bank yang akan dipertimbang kerajaan negeri untuk dilantik adalah bank yang mempunyai banyak cawangan dan ejen untuk memudahkan capaian pemohon dari seluruh pelosok Sarawak. Antaranya Bank Rakyat, Agrobank, Bank Simpanan Nasional dan Bank Islam. Kos membina setiap 1 kilometer jalan raya berturap di Sarawak boleh mencecah sehingga 12.5 juta ringgit. Kata Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Negeri itu, Datuk Julaihi Narawi, bagi jalan berturap atas tanah gambut, anggaran kos pembinaan bagi setiap 1 kilometer adalah antara 5.7 juta ringgit hingga 12.5 juta ringgit mengikut standard jalan. Bagi jalan berturap ataupun tahsil yang berbukit bukau dan di kawasan pergunungan, anggaran bagi 1 kilometer jalan adalah di antara ringgit Malaysia 6.3 juta hingga ringgit Malaysia 10.7 juta mengikut jenis standard jalan yang dibina. Bagi jalan berturap atas tanah rata pula, Julaihi berkata anggaran kos pembinaan adalah antara 4.7 juta ringgit hingga 10.4 juta ringgit setiap 1 kilometer bergantung kepada jenis standard jalan. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan negeri turut mengambil kira keperluan untuk menghubungkan lebih 6,000 penempatan yang berselerak di seluruh negeri itu dalam merancang pembinaan jalan raya selain potensi untuk membuka kawasan baru serta keselesaan pengguna. Kerajaan sentiasa mempunyai perancangan untuk pembangunan dan hala tuju sektor pertanian di Sarawak. Untuk itu, sehingga kini jumlah peruntukan pembangunan yang telah disalurkan kepada Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-11 yang berakhir tahun ini adalah sebanyak 330.9 juta ringgit.
Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah, pengagihan peruntukan itu adalah berdasarkan kepada rolling plan RP selama 5 tahun iaitu bermula RP1 pada tahun 2016 sehingga RP4 2020. Tambahnya, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melalui bahagian pengairan dan saliran pertanian telah menjalankan beberapa program di bawah pembangunan infrastruktur pertanian di negeri Sarawak melalui RMK11. Negeri Sarawak sebenarnya mempunyai satu potensi yang amat besar sekali dan boleh menyumbang kepada peningkatan pengeluaran makanan negara. Dan ianya sangat signifikan. Dan dengan penubuhan 4 AIDA pada ketika ini yang baru, memfokuskan kepada tanaman padi termasuk AIDA batang lupar di Sarawak. Bagi memastikan hala tuju itu tercapai, MAFI telah meletakkan komitmen dan usaha yang tinggi dalam merancang, membina dan menaik taraf kemudahan infrastruktur pertanian di seluruh negara, termasuk di negeri Sarawak. Katanya lagi, MAFI juga telah menyalurkan peruntukan sebanyak 6.7 juta ringgit di bawah pakej rangsangan ekonomi 2020 ke beberapa agensi pelaksana seperti Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sarawak dan semua kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA. Ia bertujuan melaksanakan kerja penyelenggaraan infrastruktur pertanian sedia ada dan jalan pertanian seluruh Sarawak. Bertemu kembali, kita beralih ke perkembangan sukan. Para Sukma 2020 yang dijadual berlangsung pada Mac 2021 kini ditangguh kepada tahun 2022. Bagaimanapun, penangguhan itu nyata tidak mematahkan semangat setiap atlet, malah aktiviti latihan juga akan ditambah baik. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, kementeriannya akan mengusahakan beberapa perkara termasuklah keselamatan para atlet. Dari segi latihan perlu dibuat dengan cara iaitu mematuhi SOP dan juga pastikan latihan itu dibuat secara konsisten, patuhi SOP dan saya rasa banyak perkara iaitu dari segi latihan berpusat itu perlu kita re-strategize kan. Kita atur semula rancangan-rancangan latihan kita ini sesuai dengan tarikh baru yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian sumbangan korporat kepada Blind Maswar kali yang kedua pada Khamis. Katanya lagi, Sarawak juga telah menghantar 5 wakil atlet kesukan Paralimpik 2020 di Tokyo yang dijadualkan berlangsung pada Ogos 2021. Yeah, from Sarawak, 5 candidates likely to be in Tokyo. 2 from swimming, 2 from powerlifting, and 1 from archery. Tokyo Game will be in August 2021. Malaysian Football League MFL mencapai kata sepakat untuk memutuskan keputusan pembatalan kejohanan Piala Malaysia 2020. Keputusan itu dicapai dalam satu mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL selepas rayuan untuk meneruskan kejohanan tertua negara itu ditolak oleh Majlis Keselamatan Negara MKN pada Rabu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, MFL bagaimanapun tetap akur dengan arahan yang dikeluarkan oleh MKN memandangkan keputusan tersebut adalah salah satu usaha kerajaan dalam memerangi pandemik COVID-19. Menurut Abdul Ghani, keputusan pembatalan itu juga turut dipengaruhi oleh kontrak pemain yang akan berakhir November ini. Selain terdapat pasukan-pasukan yang akan berdepan masalah seperti terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi. Dalam pada itu, Abdul Ghani turut memberi penghargaan. Terdahulu, Majlis Keselamatan Negara pada Rabu kekal dengan keputusan penangguhan kejohanan Piala Malaysia 2020 atas faktor kesihatan dan keselamatan awam. Ini kerana sukan bola sepak melibatkan sukan yang banyak sentuhan fizikal dan ianya mampu menjadi faktor kepada peningkatan kes COVID-19 yang kini telah memasuki gelombang ketiga di negara ini. Kita dah pun mengumumkan, saya dah umumkan bahawa kita menangguhkan Piala Malaysia demi keselamatan bukan saja pemain-pemain tapi apabila berada di
katakan bermain di salah satu negeri, ianya akan merebak, dibimbangi merebak ke tempat lain. Ya. Jadi kesannya kita fikir ada agak besar kepada kesihatan dan tanggungjawab kerajaan untuk menjaga kesihatan rakyat, maka sekali lagi kementerian mesyuarat membuat keputusan kita tidak membenarkan pertandingan ini diteruskan dan ditangguhkan. Bukan dibatalkan tetapi ditangguhkan. Beliau berkata demikian pada sidang media berhubung Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ismail turut meminta maaf kepada para peminat bola sepak tanah air dan menjelaskan keputusan itu terpaksa dibuat bagi mengelakkan peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Sebelum itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Nania Marikan pada sidang Parlimen menyuarakan sokongan agar Piala Malaysia 2020 dapat diteruskan. Laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Salazia Safian dan saya Kharizari Afindi. Kepada kita orang di luar nun, jaga diri kita orang sebab perjuangan menentang COVID-19 tu belum habis lagi. Jadi jaga jarak fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Salam hormat dan selamat malam.